Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang ni kita mendapat berita yang seperti mana yang saya maklum pagi tadi, bahawa perkembangan terkini disebabkan terlalu banyak perkara yang berlaku, antaranya aktiviti penaburan duit oleh Arau dan Larut kepada ahli-ahli parlimen. Maka akhirnya usaha untuk menurunkan kerajaan melalui proses parlimen dengan menolak belanjawan 2021 hari ini telah berubah dengan ahli-ahli parlimen termasuk daripada Barisan Nasional memberikan sokongan kepada belanjawan. Tetapi belanjawan itu adalah belanjawan yang diluluskan bukan untuk dilaksanakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terkini mereka merancang untuk melakukan proses menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional selepas saja sesi parlimen ini berakhir. Maknanya hari ini kawan-kawan yang hampa, saya tahu ramai yang memberitahu saya mereka agak kecewa kerana ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional telah menjanjikan bahawa mereka akan memastikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Menteri Kewangan akan tunduk dengan desakan mereka untuk pertama memberikan moratorium secara automatik kepada semua. Yang kedua, memberikan hak pencarum untuk mengeluarkan duit sebanyak RM10,000 secara one off. Secara one off. Tanpa sebarang syarat. Dua syarat ni sepatutnya telah pun dijanjikan akan dilaksanakan, tetapi seperti mana yang kita tahu bahawa Bonika Mahathir ini memang seorang yang tidak boleh berpegang pada janji. Memang dasar munafik. Maka akhirnya sampai ke hari ini kita masih lagi belum menerima sebarang jawapan daripada pihak kerajaan. Namun perlu saya ingatkan di sini bahawa kelulusan hari ini adalah kelulusan belanjawan supaya kerajaan selepas ini boleh meneruskan dengan belanjawan yang telah pun diluluskan, walaupun Tan Sri Muhyiddin bukan lagi Perdana Menteri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Zahid sekiranya ada sebarang persoalan. Assalamualaikum Datuk. Okey Datuk, saya rasa Datuk dah ulas tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanjawan 2021 yang telah diluluskan. Ya. Jadi saya rasa saya terus pada soalan berikutnya Datuk. Melainkan Datuk ada komen-komen lagi berkenaan. Tak apa, okey. Tak apa ya. Okey. Saya rasa pihak Blok Pembangkang juga terkesan dengan keputusan ini. Jadi apa pendapat Datuk? Adakah kemungkinan usaha lain yang akan dilakukan oleh pembangkang untuk teruskan sumbangkan atau mengganggu-gugat kerajaan Tan Sri Muhyiddin ini? Apa ulasan Datuk? Kalau hindari usaha pembangkang untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui parlimen, maka yang akan claim mileage, yang akan mengatakan bahawa mereka lah yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin ialah Pakatan Harapan. So rugilah, sebab yang betul-betul nak menjatuhkan Muhyiddin Yassin bukannya Pakatan Harapan. Pakatan Harapan nak mengambil alih kerajaan. Tetapi UMNO sebenarnya, kita sebahagian besar daripada kita lah, terutamanya di Akaumi, kita mahu Muhyiddin diturunkan dan satu pilihan raya umum baru diadakan. Jadi itu sebabnya secara strateginya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional hari ini membiarkan bajet ini diluluskan. Tetapi bajet ini diluluskan bukan untuk implementation by Muhyiddin Yassin. Bajet ini boleh digunakan oleh kerajaan yang menggantikan kerajaan Muhyiddin Yassin selepas ini. Dan
pembangkang khususnya PKR, DAP, Pejuang, termasuklah yang semalam yang awal-awal lagi sudah membuat kenyataan menawarkan diri untuk menjadi kerajaan alternatif gandingan Tun Mahathir dan juga siapa nama? Kuli. Tak boleh nak claim bahawa mereka yang menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi bila selesai saja sidang parlimen ini, maka bersiap sedialah Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kita rehatkan daripada pesada politik negara. Kerana bila-bila masa daripada sekarang, ahli-ahli yang hari ini memberikan sokongan kepada beliau di dalam Perikatan Nasional sudah pun tidak lagi terikat dengan nasihat ke bawah duli tuanku untuk meluluskan belanjawan. Nampaknya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional menghormati titah ke bawah duli tuanku dan mereka telah menerima nasihat tuanku untuk meluluskan belanjawan. Namun jatuh bangun negara selepas ini, siapa yang bakal menjadi pucuk pimpinan akan ditentukan bila-bila masa daripada sekarang. Kerana bila-bila masa daripada sekarang, kita akan melihat rakan-rakan daripada Perikatan Nasional, daripada UMNO khususnya, akan mula menarik diri bagi membolehkan baginda tuanku memanggil Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membuktikan bahawa beliau masih mempunyai simple majority 111 orang. Ini dua perkara yang berbeza. Kalau sebelum ini kita mengharapkan supaya Muhyiddin dijatuhkan dengan penolakan belanjawan, tetapi strategi terkini pihak Barisan Nasional khususnya BNBBC ialah kita luluskan dulu belanjawan dan selepas itu baru kita urus sama ada mahu membiarkan Muhyiddin Yassin terus memerintah negara ini ataupun tidak. Okey Dok, sebelum saya teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okey, ini ada sikit kaitan dengan belanjawan juga ya. Okey, sebelum ni kita mengharapkan belanjawan ditolak supaya dua permintaan rakyat terhadap KWSP itu ditunaikan. Jadi harapan rakyat Dato' walaupun belanjawan telah ditolak, agak-agak KWSP mungkin akan pertimbangkan ke tidak? Okey, dengar sini. Ini saya nak beritahu jangan salah anggap. Belanjawan sepatutnya dalam tu tidak ada tentang moratorium. Dalam belanjawan juga tak sepatutnya ada tentang kelulusan KWSP. Jadi rakan-rakan yang masih lagi mengharap pasal moratorium dan KWSP ni, saya nak beritahu, sebaik saja kerajaan Muhyiddin ini tumbang selepas ini, bila-bila masa daripada sekarang, tunggu saja pengumuman. Maka kerajaan baru nanti, sama ada kerajaan interim ataupun worst case scenario mungkin wujud satu kerajaan baru, kita tak tahu lagi. Ini bergantung kepada baginda tuanku. Kerajaan baru itu boleh mengambil keputusan untuk mewajibkan pihak bank memberikan moratorium wajib selama 6 bulan. Ini tidak perlu kelulusan parlimen. Kerajaan baru juga boleh mengumumkan semua pencarum KWSP dibenarkan untuk mengeluarkan maksimum RM10,000 daripada akaun satu KWSP mereka. Ini juga tidak memerlukan kelulusan parlimen ataupun kelulusan belanjawan. Jadi kena faham dengan jelas. Harapan kita masih ada. Selagi ada orang di dalam kabinet tu, di dalam kerajaan ataupun di dalam parlimen yang masih lagi memperjuangkan nasib rakyat macam Datuk Seri Najib, yakinlah bahawa insya-Allah apa yang kita hajatkan itu akan ditunaikan oleh kerajaan baru.
Kalau kerajaan baru juga sama zalim macam kerajaan yang lama, masih lagi nak meneruskan keangkuhan mereka, tidak mahu mendengar denyut nadi rakyat, masalah rakyat, rintihan rakyat, maka kita akan meneruskan penentangan kepada kerajaan baru. Itu jaminan yang saya boleh berikan. Tak kira lah siapa jadi kerajaan, kita akan desak supaya mereka mengotakan janji mereka kepada rakyat Malaysia. Okey Datuk, ini soalan lain pada belanjawan ya. Okey. Okey, kita ada baru-baru ni kita ada dengar ahli dan penyokong PAS yang diketuai oleh Setiausaha Kerja PAS Pusat Muhammad Khairul Anwar hari ini mengemukakan memorandum 6 perkara dari akar umbi parti. Antaranya mendesak Presiden dan kepimpinan PAS agar mengkaji semula kerjasama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional, dan minta agar PAS memperkukuhkan kerjasama MN dalam menghadapi PRU15 nanti. Apa pandangan Datuk mengenai memorandum ini? Saya bersyukurlah kerana kalau Setiausaha Kerja PAS tu maknanya orang yang dilantik oleh Taqiyuddin sendiri kan. Kalau ada Setiausaha Kerja PAS sendiri mengepalai satu pasukan, menghantar memorandum mendesak supaya kepimpinan PAS menjauhkan diri daripada Perikatan Nasional, maknanya ada juga orang macam kita di dalam PAS. Alhamdulillah. Kalau kita berada dalam UMNO, kita menggesa supaya UMNO menjauhi Perikatan Nasional, khususnya PPBM. Rupa-rupanya di dalam PAS pun ada pihak yang dekat dengan geng Publika Taqiyuddin ni, tetapi mereka mendesak supaya PAS menjauhkan diri daripada daripada PPBM. Ini satu perkembangan yang sangat positif dan saya mengharapkan kedua-dua parti ni, baik UMNO yang saya difahamkan akan menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional bila-bila masa daripada sekarang, dan saya juga mengharapkan PAS kembali bersama dengan UMNO, tinggalkanlah Bersatu tu, dan kita fokus kepada pilihan raya yang bakal berlaku dalam tempoh 3 hingga 6 bulan daripada sekarang. Okey. Itu je. Selesai? Selesai. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.